Kita bermula. Apa mulanya? Syahadan sayugianya engkau peliharakan akan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang 7. Pelihara daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitu memeliharakan mata dan telinga dan lidah dan faraj dan perut dan tangan dan kaki. Kerana neraka Jahannam itu ada baginya 7 pintu, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan dengan sebab berbuat maksiat dengan anggota-anggota yang 7 itu. Ini permulaannya. Allah anugerahkan kita 7 anggota. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh faraj atau kemaluan. Yang boleh buat dosa ini aja 7 anggota ni. Yang lain tengkuk tak ada yang buat dosa, kenin tak ada yang buat dosa, lutut tak ada yang buat dosa, lagi buku lali tak ada yang buat dosa. Lagi apa? Janggut saya ni ada yang buat dosa tak? Tak ada. Misal tak ada yang buat dosa. Ketiak ada yang buat dosa? Tak ada. Ketiak mana ada yang berdosa? Yang berdosa tangan tu ngeluarkan ketiak tu. Tu berdosa. 7 anggota ni lah yang boleh buat dosa. Lidah. Boleh dah buat dosa lidah? Oh, yang amat banyak dosa yang boleh dibuat oleh lidah. Mata boleh dah berdosa mata? Boleh. Tiap-tiap malam kau ini tengok ni. Tiap malam. Berdosa tak mata tu? Tak berdosa. Tak semestinya berdosa. Tengoklah perancangan yang ditengoknya. Tapi kalau tiap malam je tengok kilauan emas, dosa ke dah? Tiap malam kilauan emas. Dah tua, umur 72, nari lagi. Deng macam. Berdosa ke dah? Berdosa tu ya. Telinga dosa juga. Dengar lagu-lagu yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Telinga pun berdosa, lidah pun berdosa, tangan pun berdosa. Tangan boleh nampak orang, tentu ada tampar berdosa. Kaki boleh berdosa tak kaki? Pula tak bolehnya pergi ke tempat-tempat yang haram, pergi ke night club, pergi ke disco, pergi ke karaoke, berdosa lah kaki tu. Perut berdosa. Berdosa kerana makan makanan yang haram ataupun syubhat. Lebih-lebih lagi kemaluan, tentulah dosanya kalau dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi itu 7 anggota tu. Sebab itu ada 7 buah neraka. 1 pintu ataupun 1 neraka tu untuk 1 anggota kita. Orang yang buat dosa dengan matanya akan masuk pintu ini. Orang yang buat dosa dengan telinganya, pintu sana. Orang yang buat dosa dengan lidahnya, pintu sana. Begitulah 7 pintu neraka dimasuki oleh 1 orang kerana melakukan dengan anggotanya yang 7. Atau kalau semua berdosa, semua anggotanya berdosa. Mata berdosa, telinga berdosa, lidah berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa, perut berdosa, semua berdosa belaka. Kemaluan dosa. Macam? Pilihlah mana ndak pintu masuknya. Apa ndak angkat tangan? Ndak kita ndak? Tak ndak. Jadi jangan biarkan 7 anggota tu mana-mana satu daripadanya melakukan dosa. Baik, petang ini kita pergi anggota yang pertama. Anggota yang pertama yang kita wajib pelihara daripada dosa ialah mata. Ini petang ni kita baca ya. Adapun mata itu maka bahawasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia di dalam segala tempat yang kelam, sama ada di laut atau di darat, dan dapat engkau meminta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu, dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah,
dan segala yang ajaib-ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujud zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya. Itu guna mata. Tengok apa gunanya? Bahawasanya dijadikan akan dia. Allah bagi kita mata ni sebab-sebabnya. Kenapa? Supaya dapat engkau petunjuk dengan dia. Nak ke Ipoh, ikut mana? Ikut sana. Kalau tak nampak boleh pergi dah. Tak boleh. Nak ke Kampung Simi, ke mana? Ke sana. Lagi? Nak ke mana? Nak ke Sungai Rokan, ke mana? Ke sana. Bila ada mata baru nampak. Macam saya nak datang kemari tadi. Kalau pejam mata boleh sampai kan? Boleh sampai ke tak? Tak boleh sampai. Kalau saya buta lah, tak boleh sampai. Mujur Allah bagi saya mata. Dapat sampai kemari. Itu dapat petunjuk ya. Itu guna yang pertama. Segala tempat yang kelam, walaupun gelap tapi mata tu nampak ya. Kelam tu tak nampak ya, patutnya tak nampak tapi boleh nampak juga dengan mata yang ada kita ni. Sama ada di laut atau di darat. Sekarang ni kita di darat, nampak arah nak ke Kampung ke sana, nak ke Pulau Pinang ke sana ya. Nak ke Cameron Highland ke sana ya. Itu bila ada mata baru nampak. Nak ke Lumut ke sana, ada mata tu ya, itu guna mata tu. Itu di darat. Di laut pun itu juga. Kalau kita pergi laut, nak ke Bangkor, mana jalannya, tahu je. Nak ke Indonesia, naik bot ke mana, ada je jalannya, tahu je. Itu guna mata ya. Dan dapat engkau meminta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu. Kita minta tolong dengan mata tu, sampaikan hajat kita. Nak minum, mata nampak air macam. Nak minum, mata nampak air, apa buat? Capailah air tu. Cuba kalau tak nampak macam mana? Raba. Tak jumpa pun ya. Jadi itu kita minta tolong dengan dia untuk menyampaikan hajat kita ya. Itu gunanya. Lagi itu guna untuk dunia tu ya. Dan dapat engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah. Tengok pemandangan yang indah, pemandangan yang cantik ya. Disinari dengan cahaya matahari, dengan awan yang berpusu-pusu, dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa. Tengok pokok kelapa tu bergoyang-goyang, ditiup angin, kita rasa keindahan alam ya. Kalau kita pergi di tepi laut di Pulau Pinang tu, terasa tak keindahan alam? Tak terasa? Terasa ke tak? Terasa ya. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi ke negeri-negeri yang cantik sungguh-sungguh. Sejarahnya seperti pergi ke Turki ya, perempuan negara yang paling cantik dalam dunia ini ialah Turki. Ya, tak ada yang mengatasi keindahan negara Turki itu. Dengan bangunan-bangunan yang bersejarah, dengan pemandangan-pemandangan yang cantik, dengan indah dan sebagainya. Kalau tak ada mata, macam mana dia dapat nak menikmati keindahan alam? Ya, tu saja jauh lah pergi Cameron Highland, cukup lah. Ada pergi Cameron Highland tak? Nampak bunga di Cameron Highland tu, cantik ke dah? Ya, cuba ambil satu bawa turun kemari, macam mana? Layu aja dia, dah tak ada cantik lagi. Nampak tak? Jadi kalau tak ada mata, mana nak tahu, mana nak apa? Mana nak menikmati keindahan alam? Mana kita nak tahu nak menikmati keindahan bunga itu dan sebagainya? Begitu juga sayur-sayurannya di Cameron Highland tu segar je ya. Sampai kemari sudah kecut. Ya. Itu bezanya. Itu nampak ajaib-ajaib dalam alam ini. Itu guna mata dah. Dan segala ajaib-ajaib di dalam bumi. Manusia ni pun ajaib Allah jadikan. Kalau tak ada mata, tak nampak dia keajaiban yang Allah jadi daripada manusia. Tengok bulu kenin tu. Bulu kenin kita ni, kalau tak nampak tak tahu lah. Bulu kenin ni dia tumbuh ke tak? Perempuan, dia tumbuh ke tak? Tapi ngapa dia tak tumbuh panjang sampai menutup muka? Ngapa? Ngapa? Kerana Allah nak jaga keselamatan manusia. Kalau kita cukur le bulu kenin ni, dia tumbuh ke tak? Tumbuh ke tak? Tak tumbuh.
Tak percaya cuba cukur balik kan. Cukur bulu kening ni dia tumbuh ke dah? Tumbuh. Tapi dia tumbuh sampai satu peringkat dia berhenti. Itu je, tak ada panjang lagi. Cuba tampil yang panjang kau ni. Macam mana naik motor? Macam mana nak buat motorkar? Saya nak cakap payah nak. Saya buat Assalamualaikum. Betul ya? Sikit keteruk ni ya. Kalau itulah terasa kebesaran Allah Taala. Yang lain tumbuh dah, kalau kuku ni tak potong macam panjang. Ya dah. Kalau janggut saya tak potong macam mana? Panjang sampai ke kaki. Kalau misai tak potong macam panjang. Kalau rambut tak potong macam panjang. Perempuan ni ngapa panjang rambut? Pasal tak potong. Itu panjang rambut tu. Tapi pasal apa kening tak mau panjang? Itu dia kebesaran Allah Taala. Baru terasa. Yang lain panjang, kening tak mau panjang. Bulu mata pun tak mau panjang ya. Bulu mata itu juga. Begitulah terasa kebesaran Allah. Kalau tak ada mata macam mana nak tahu? Dia tak dapat melihat kebesaran Allah Taala. Macam orang buta dengan gajah lah. Ada kau pernah dengar cerita orang buta dengan gajah? Dia pergi nak tengok gajah benar. Bawa dia kepada gajah. Yang seorang megang ekornya. Ini gajah je. Macam tali je katanya. Gajah tu macam tali katanya. Yang seorang lagi pegang apa? Pegang kaki gajah. Dia pun kata, ini rupa gajah je macam tiang je. Udah kata macam tiang gajah tu. Pasal tak nampak. Seorang lagi pegang apa? Pegang perutnya. Dia pun rasa perut gajah. Ini rupa gajah je macam dinding ni je. Kata, tahu dinding? Yang seorang lagi pula pegang apa? Pegang ini telinganya. Dia pun gajah ini dia gajah je macam kipas je katanya. Begitulah masing-masing menganggap seperti mana yang dia faham seperti mana yang dia lihat. Dia lihat bukan dengan mata pun, dengan rasa. Kenapa mata tak ada? Cukup sikit tu punya susahnya. Kalau perempuan tak nampak umpamanya macam nak pergi ke surau ni tak tahu macam mana. Itu guna mata. Sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah kerana Allah menganugerahkan kita dengan mata. Allah bagi kita mata free of charge pula tu, bukan kena sewa. Ada yang bayar sewa dah. Kalau 2 kupang sejam bayar sewanya, sebelah mata 2 kupang sejam macam. Ada 2 belah mata berapa duit? 4 kupang sejam. Sehari berapa duit? Ya Allah, dia tak tahu ngirik ke? Sehari berapa duit? 4 kupang. Sebelah mata 2 kupang. Sebelah lagi 2 kupang. Dah 4 kupang sejam. 4 kupang kali 24 berapa? RM9 6 kupang sehari. 10 hari RM96 apa? 40 kupang. Dia perundang tak campur 40 kupang lepas tu. Maknanya RM4 96 RM10 dah. Itulah dia sewa kalau nak sewa, tapi Tuhan bagi free. Sebab itu kita kena syukur dengan mata yang Allah anugerahkan. Kalau tak ada mata susah ke senang hidup kita? Susah. Jadi kita kena pelihara mata tu. Jangan bagi dia berdosa. Gunakan mata tu di tempat yang Allah redha sahaja. Jangan gunakan mata tu di tempat yang Allah murka. Benda yang Allah larang, jangan kita gunakan mata itu untuk melihat sesuatu yang Allah marah, yang Allah tak gemar, yang Allah murka. Apa yang suruh tengok, tengok lepas ni kita baca ni. Baik, itu mata tadi ya. Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Ini dia 4 perkara. Jangan buat. Bukan suruh buat ya. Jangan buat 4 perkara ni. Pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan. Seperti melihat perempuan yang helat. Apa arti helat? Yang ajnabiyah. Apa arti ajnabiyah? Yang boleh kahwin dengan dia. Jangan tengok perempuan yang apa? Yang ajnabiyah, yang boleh kahwin dengan dia. Hukumnya haram ya.
kecuali di tempat-tempat yang tertentu. Macam ngaji macam ni tak apalah. Dengan syarat menutup aurat, tak apa. Saya dengan perempuan ni ajnabiyah ke mahram? Ajnabiyah ke mahram? Ajnabiyah. Jadi jangan saja-saja nak tengok tak boleh. Tapi ngaji macam ni diharuskan, boleh Tapi lepas ini kan jangan saja tengok. Itu tak boleh Kalau tak ada ngaji jangan. Haram hukumnya Buat tengok muka-muka mana kopi ni. Ini dia ustaz. Tengok ayat. Haram hukumnya. Berdosa. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Ini lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan tu cantik berbenar, perempuan pun tak boleh nengok dia dengan syahwat. Apa arti dengan syahwat? Dengan rasa keinginan. Begitu juga muda belia. Pemuda, lelaki, muda belia, cantik benar, handsome benar. Orang lelaki pun tak boleh nengok dia dengan syahwat. Kalau tak ada syahwat tak apa. Kalau tengok biasa aja tak apa. Tapi kalau nengok dengan syahwat tak boleh, haram hukumnya. Kerana orang lelaki, ada tak pernah orang lelaki melakukan perkara yang buruk terhadap lelaki? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada, baru betul. Tak boleh kalau dengan syahwat haram hukumnya. Kerana lelaki dengan lelaki boleh melakukan hubungan jenis juga kalau dia tertarik dengan lelaki itu. Hari ini akhir zaman ni memang berlakulah, lelaki tertarik dengan lelaki, perempuan tertarik dengan perempuan. Sudah kembali kepada zaman Nabi apa? Zaman Nabi apa? Nabi Lot. Nabi Lot. Zaman Nabi Lot. Itu sebab orang yang melakukan hubungan jenis sesama jenis tu dipanggil liwat. Dia melakukan liwat. Dia ambil sebenar nama Nabi Lot. Yang kedua, yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang Muslim dengan menghinakan akan dia. Apa ni? Jangan nengok orang Muslim tu, tengok dia dengan pandangan hina. Nengok dia tu jebik je mulutnya, bibir tengok bajunya buruk. Tengok mentokon buruk. Itu menghina ada tak orang buat apa itu? Ada lebih-lebih dia pangkat besar, gaji banyak, kereta besar, rumah besar, isteri besar, cakap besar. Tengok orang lain tu hina aja rupanya. Itu haram hukumnya, berdosa okey. Yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aibnya. Orang tu dia ada penyakit jangan asyik matanya tengok ke situ aja faham ni? Orang tu kakinya untut, itu penyakit dia. Mana nak buatnya dia untut, tahu untut. Datang seorang tu tengok kaki, tak ada lain tempat tengok ni, kaki aja. Dia angkat kain tengok kata dia tengok kaki aja. Itu mengaibkan dia, memalukan dia. Begitulah juga lain-lain dia nengok kawan tu jalan tempang, dia pun tempang jalan, dia ngajuk bahasanya. Itu semua berdosa lah kata. Orang aib sahabat ni hendaklah kita rahsiakan, jangan diapakan begitu juga kalau orang tu kurap, dia kurap badan dia. Datang orang yang lain tu dia yang tak ada kurap tu nengok kurap je. Beliak mata nengok kurap. Dia pergi dekat dia tu dia garu lagi. Pasal ngabur kamu kurap tahu? Itu berdosa hukumnya. Kerana menghina orang tu itu mata. Dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa kecil adalah dosa mata. One more time, takut tak faham. Dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa kecil adalah dosa mata. Faham ni? Dosa kecil banyak tapi yang paling besar daripada dosa kecil itu ialah dosa mata. Tapi dia dosa kecil. Dan dosa kecil itu pula boleh menjadi dosa besar.
Bila dosa besar dia tidak hapus dengan sembahyang, tidak hapus dengan zikir, tidak hapus dengan ambil wudu, tidak hapus dengan istighfar. Dia kena apa? Nak hilangkan kena apa? Kena taubat. Apa keluarnya? Taubat nasuha. Nama taubatnya apa namanya? Taubat nasuha. Ya, kalau dia tu melakukan dosa kecil dan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Itu mata ya perempuan, pelihara mata tu daripada melakukan dosa. Ya. Alright, itu mata. Ada masalah? Jangan tengok benda yang haram ditengok. Bukan jangan tengok benda haram. Benda haram nak tengok tak apa, tengoklah. Tengok babi tu berdosa ke tak? Tak, tengoklah lagi tak mau babi tu. Yang berdosa apa? Makannya itu yang berdosa. Nengok babi tak ada berdosa. Nengok anjing tak ada berdosa. Ya, tengoklah anjing tu tak ada berdosa. Nengok orang dosa ke tak? Nengok orang berdosa ke tak? Ada kalanya tak berdosa, ada kalanya berdosa. Kalau orang lelaki nengok orang perempuan berdosa ke tak? Berdosa. Padahal perempuan bukan haram. Haram kan? Kalau haram perempuan ni semua berdosa belaka ni. Bukan haram. Tapi kalau dia tengok haram ditengok juga, itu yang haram tu. Itu yang jadi haram tu. Jadi yang haram tu ditengok perkara yang haram ditengok. Itu yang berdosa tu. Menengok sesuatu yang haram ditengok. Bukan menengok benda-benda haram, itu tak ada ya. Menengok barang yang haram ditengok. Itu berdosa. Macam nengok orang. Nengok orang tak ada berdosa, tengoklah. Tapi kalau orang tu tengah berpeluk bercium macam kita tengok juga dalam TV tu. Berdosa ke tak? Berdosa lah tu. Ya. Dan sebagainya. Itu mata ya. Ada pun telinga. Apa guna telinga? Untuk mendengar. Kalau perempuan tak ada telinga lah, boleh dengar ke apa yang saya cakap kejap ni? Tak boleh dengar ya. Ada telinga aja, bukan boleh dengar. Ya, telinga itu mesti berfungsi dengan baik baru boleh dengar. Dia ada telinga, kemudian ada lubang di telinga ni. Dalam lubang telinga itu ada satu kulit nipis, namanya apa? Gegendang. Kemudian mesti ada suara. Suara tu masuk dalam lubang telinga tu sampai ke gegendang. Gegendang tu apa? Apa keluar yang betul? Bergetar, vibrate kata orang putih ya, dia bergetar. Itu yang dia dengar telinga tu. Sebab itu manusia tu bila dah tua kurang pendengarannya. Lagi tua lagi kurang, lagi tua lagi kurang, lagi tua lagi kurang. Pasal apa? Pasal apa perempuan? Pasal gegendangnya tu dah tidak nipis lagi. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Ngapa tebal? Kadang-kadang dalamnya banyak apa? Banyak tahi telinga. Ya. Udah bila datang suara tu dia tak ada bergetar lagi. Itu yang tak dengar tu. Nak ke mana tu ustaz? Teman belum makan lagi jawabnya. Ya. Pasal tak dengar. Saya ni dah termasuk golongan itulah dah. Udah termasuk golongan orang yang tak dengar dah. Tambah saya keturunan memang keturunan pekak. Tok saya nombor 1 pekak dalam dunia ni. Namanya Ibrahim juga. Pekak berbenar, tapi dah tak ada lah. Masa saya budak tu cakap dengan dia, kalau depan-depan tu boleh dia dengar, dia nengok bibir saya. Dia dengar lah. Tapi kalau belakang bertempik pun tak dengarnya. Tok pun haram dengarnya. Dia nurun ke cucunya, cucunya dah habis tu nari. Kalau sikit cakap tak dengar. Cuma kalau ada orang ngumpat saya sikit pun saya dengar. Itu bezanya. Okey. Itu telinga ya. Maka iaitu dijadikan akan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah. Kalam Allah tu apa? Al-Quranul Karim. Bila orang baca Quran apa buat? Bila dengar orang baca Quran apa buat? Fastami'ulah, maka hendaklah kamu dengarkan dia.
Wa ansitu, dan diam. Ya, bila ada orang baca Quran, jangan bersembang, jangan bercakap, dengarkan bacaannya itu. Ya, itu dia. Itu sebab bila orang kita hadir di majlis tilawah Al-Quran, dia tengah baca, jangan bersembang ketika itu, dengarkan bacaannya. Ya, ya. Jangan bersembang, jangan cerita-cerita lain, dengarkan. Itu guna telinga tu. Ya. Supaya mendengar kalam Allah iaitu Al-Quran, dan mendengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad itu juga nak dengarkan, ya. Dan mendengar akan hikmah aulia Allah, kata-kata dari Imam Syafi'i kita dengarkan, ya. Kata-kata dari Ibrahim Adham kita dengarkan. Kata-kata dari Sayyidina Umar kita dengarkan. Itu wali-wali Allah belaka tu. Aulia tu wali-wali. Kalau seorang dia panggil wali, kalau ramai dia panggil aulia. Dia plural lah tu. Kalau seorang wali, kalau ramai apa? Aulia. Ya, kata-kata aulia seperti Umar. Umar tu wali Allah lah tu, ya. Lagi Syekh Qadir Jailani, wali Allah lah tu. Lagi siapa? Wali Allah Ibrahim bin Adham, wali Allah belaka tu. Ya, lagi apa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu semua wali-wali Allah belaka tu. Kata-kata mereka tu kata-kata hikmah namanya. Ya. Mereka tu hukama, mengeluarkan kata-kata hikmah. Yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifat Allah, ma'rifatullah, ya. Menyampaikan kepada, kenalkan Allah sebenar-benarnya, itu namanya ma'rifat. Ya. Ma'rifatullah. Apa berarti ma'rifatullah? Kenalkan Allah sebenar-benarnya. Kenal sifat rububiyahnya, kenal sifat uluhiyahnya, kenal sifat asmaul husnanya, kenal sifat-sifatnya yang wujud qidam baqa tu, kenal belaka. Itu namanya ma'rifah, ya. Ma'rifah akan Allah Ta'ala. Itu guna telinga supaya kita dapat ma'rifah akan Allah Ta'ala. Bila sebut nama Allah bergementar jiwa kita ni, ya. Nah itu. Dan takut kepadanya, dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Kita nak tahu akhirat tu macam mana, itu kena belajar. Udah mati esok apa jadi, dalam kubur macam mana, apa berlaku dalam kubur, ada soalan mungkar dan nakir. Kemudian bangkit dari kubur ke mana? Ke mana? Ke padang mahsyar. Di mahsyar macam mana, ada apa, esok akan diterima soalan, apa namanya, amalan, suratan amal kita akan diterima, baik atau buruk, semuanya akan diterima betul. Ya, itu di padang mahsyar. Kemudian dihisab. Apa arti dihisab? Ambil ayo hisab, ya, betul. Apa hisab? Dikira, dicek harta benda kita dalam dunia ni, dihisab. Perbuatan kita tu pun dihisab, baik ke jahat ke. Lepas tu dia tengok yang mana lebih baik ke lebih jahat. Kalau lebih baik, maka dapatlah dia pahala yang lebih. Kalau lebih jahat, banyak dosa daripada pahala. Itu untuk orang beriman, ya. Mula-mula dicek iman dulu. Kalau iman sah, baru dicek amalan-amalan dia. Itu negeri akhirat tu, nak tahu tu urutan peristiwa tu. Bila dah mati gitu aja ke? Dah. Udah mati, macam-macam perkara yang berlaku. Bila udah mati, dia ditanam dalam kubur tu, dia akan ditanya. Soalan-soalan yang ditanya udah kita baca dulu dah ni, mula-mula tu kan. Dia ada dah kita baca dulu. Tak nak aja. Mar rabbuka ada dah. Wa man nabiyuka ada dah. Semua tu akan ditanya belaka tu. Ditanya tu. Lepas tu habis dunia ni akan hancur, berlaku hari kiamat. Kita pun bangkit dari kubur. Bila bangkit dari kubur, ya, menuju ke satu perhimpunan raksasa, perhimpunan besar. Di mana? Di padang mahsyar. Keadaan di mahsyar tu macam mana? Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Ada orang berpuluh-puluh sampai ke apa kepala pun ada, ikut amalan dia dalam dunia ni. Itu semua nak tahu semua tu tau. Kemudian diberi kitab amal kita macam mana. Kemudian dibariskan kita.
Pada 120 baris. Dah saya cerita banyak kali dah sini ni. Dibariskan kepada 120 barisan. Daripada 120 barisan, berapa baris orang beriman? 3 baris aja orang beriman. Bakinya semua apa? Semua kafir. Ya. Orang kafir tu ke mana perginya? Terus dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal ada 3 baris itu aja. 3 baris itu pula dibagi-bagikan kepada 4 baris. Mula 3 baris. Mula 3 baris itu bubar. Apa itu dibariskan semula kepada 4 barisan. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Nak ke tak nak jadi golongan ini? Tak nak. Barisan yang kedua, orang yang masuk syurga tak masuk neraka tapi kena hisab. Kena cek. Lambat sikit lah masuk syurga kan? Kerana dia kena cek. Barisan yang ketiga, orang yang masuk neraka dulu. Dah habis dosanya dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Barisan yang keempat, orang yang sama timbangnya pahala dan dosanya sama. Nak masuk syurga tak cukup pahala, nak masuk neraka tak cukup dosa. Jadi apa buat? Apa jadi pada dia? Terombang-ambing di atas titi siratal mustaqim. Meminta-minta satu pahala daripada ahli syurga. Tapi ahli syurga pada ketika itu kedekut, bakhil, tangkai jerin, lagi tak hidung masin, cikir. Tahu cikir? Tak nak bagi. Akhirnya dapatlah dia juga, dibagi orang juga. Orang yang bagi itu pun, dia pun ngam-ngam aja masuk syurga ni. Dia pula jadi orang yang pemurah. Bagi pada ahli yang di tengah-tengah tadi tu. Maka dapatlah dia akhirnya masuk ke dalam syurga. Yang pemurah tadi tu, oleh kerana pemurahannya, maka dia dapat syurga yang tertinggi walaupun ibadahnya tak melayakkan dia untuk mendapat pangkat yang seperti itu. Itu dia. Itu nak tahu tu urutan itu tu. Nak tahu tu kena baca. Bacalah buku namanya Hidup Sesudah Mati, nama bukunya. Hidup Sesudah Mati, karangan B. Arifin. Carilah di mana ada. Itu peristiwa, urutan peristiwa selepas mati. Baik. Itu teringat kan? Bila dapat cerita, barulah kita dapat bertindak dengan sewajarnya. Dan mendengarkan hikmah awliya Allah Ta'ala, iaitu ilmu dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala dan takut kepadanya, dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Kita kena kenal negeri akhirat. Ada timbang di akhirat tu, ada tak? Ada tak dacing di akhirat tu? Ada ditimbang. Dacing. Ada pun nak tengok dacing? Ada ke pun nak tengok dacingnya? Ada motor tepi jalan tu berlambak. Itulah apa? Lebih kurang lah. Dia ada 2 daunnya. Satu daun untuk apa? Satu daun untuk apa? Untuk pahala. Lagi satu daun untuk syurga pula. Untuk apa? Dosa. Satu pahala, satu dosa. Mana berat? Kalau berat pahala, dapatlah dia masuk ke dalam syurga. Kalau berat dosa, timbang-timbang dosa aja, pahala sikit penuh. Mayang pun 2 kali setahun aja. Kenapa 2 kali setahun tu mayang apa? Mayang raya aja. Satu raya puasa, satu raya haji. Itu pun pasal dia baru beli tudung baru. Itu nak tunjuk kepada orang pasalnya. Jadi dosa sesaja. Jadi masuk dia ke mana dulu? Masuk dia ke neraka dulu. Oleh kerana dia ada iman walaupun sebesar biji sawi, seberat biji sawi imannya, akhirnya dia dapatlah masuk ke dalam syurga. Tak ngapel lah ya? Ya ke perempuan? Tak ngapel lah, masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga. Ya ke? Ya ke dah? Dah. Siapa nak angkat tangan? Tanda ya. Kita tanda masuk neraka lah tu ya. Itu nak tahu tu. Kemudian neraka tu apa bendanya? Itu nak tahu tu, neraka tu apinya macam mana Allah jadikan apinya, berapa kekuatan apinya dibanding dengan api dunia. Nak tahu pula ke tu ya. Syurga pula macam mana nikmatnya, makanannya macam mana, kenderaannya macam mana, pakaiannya macam mana, mahliganya macam mana. Lagi apa lagi?
temannya macam mana, suaminya macam mana, isterinya macam mana, kebun-kebun syurga tu macam mana. Itu kena belajar lah tu. Kena mengaji bab syurga dan neraka. Itu dah. Itu telinga ya. Itu guna telinga tu dapat mendengar ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz, dari ustazah-ustazah ya. Buka radio tu, buka le radio IKIM. Jangan buka radio apa? Jangan buka radio untuk komen aja. Jangan buka yang tu. Ya. Nak buka radio apa? IKIM FM. Situ macam-macam. Kejap ni masa saya datang ni. Tengah dengar apa rancangan Usrati namanya. Tahu Usrati? Yang dikendalikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Kenal? Tak pernah tengok ke? Tak pernah tengok habis tak ada cerita lah. Ada tengok tak? Itu gunanya telinga tu, dia dengar benda-benda yang memberi manfaat bagi kita. Jangan dengar rancangan-rancangan apa? Mari kita berjoget lambak. Itu apa tak ada gunanya? Mari kita menari bila larut malam, cekecek. Jangan yang itu dengar. Itu guna telinga. Baik. Yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala dan takut kepadanya. Supaya kita takut kena Allah Ta'ala. Kita nak kena Allah ni biar takut ya. Satu takut, satu lagi takut, lagi satu apa? Harapkan keampunan Allah Ta'ala, harapkan rahmat Allah Ta'ala. Nah, ada dua ya, takut dan harap. Dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Kita nak tahu negeri akhirat itu macam mana. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Jadi telinga itu jangan buat 5 perkara ini. Yang ini dilarang buat 5 perkara. Yang pertama, engkau peliharakan daripada mendengar kepada segala bid'ah yang dicela, yang tiada muafakat sesuai dengan syariat. Benda-benda yang tak ada dalam syariat Islam jangan kita dengar. Ya, kalau Ustaz Ibrahim ngajar perkara-perkara yang bid'ah, jangan gunakan telinga tu nak dengarnya, ya. Benda-benda maka kamu kahwin bila kamu mengadakan majlis kahwin, taklah kamu buat istiadat persandingan, kata Ustaz Ibrahim. Macam? Dengar ke tak? Bid'ah ke tak tu? Itu bid'ah lah. Masa bila kamu nak kenduri kahwin esok, kamu panggil kukiran, supaya mereka menghiburkan pengunjung-pengunjung, menghiburkan tetamu-tetamu. Puan-puan pun dengar cakap tok guru ngajarnya. Boleh panggil kukiran. Deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Bid'ah ke tak tu? Jangan didengarkan yang benda-benda bid'ah itu ya. Itu pertama ya, benda yang bid'ah. Setiap yang baharu itu adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang sesat itu tempatnya di mana? Di dalam neraka. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia itu telinga ya. Mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Kalau ada orang ngumpat, apa buat? Kalau boleh tahan dia, tak usah ngumpat, dosa kabur tu. Kalau tak lalu, apa buat? Tinggalkan majlis itu ya. Tengah duduk ramai-ramai, tengah nunggu Ustaz Ibrahim tadi. Ada tak tengah nunggu Ustaz Ibrahim? Ada seorang ngumpat anu. Kalau tadi ada ke tak? Entahlah mana tahu kan. Anu. Kalau ada macam apa buat? Jangan dia pergi dekat dengan dia. Apa kita fikir tadi? Apa kita fikir? Itu pun dia nanya pula. Kalau boleh tahan dia, tegak, jangan ngumpat. Kerana mengumpat itu berdosa. Kata Imam Ghazali, sekali mengumpat dosanya lebih daripada 30 kali zina. Sekali mengumpat dosanya lebih daripada 30 kali zina. Dengar ke tak ni? Sekali aja berapa kali zina?
30 kali zina. Lebih tu bukan 30 aja, lebih ya. Anu berapa kali zina? 60 kali zina. Anu berapa kali zina? 90 kali zina. Anu berapa kali? 120. Kalau nunggu saya tadi ada setengah jam tak? Ada tak setengah jam nunggu tadi? Tak ada. Berapa? 10 minit? 10 minit ada ke ya? 10 minit dah. Anu 10 minit. Berapa kali? Berapa kali zina tu? Langsung tak terkira berapa kali zina ya. Jangan dengar orang mengumpat ya. Orang mengumpat tu, mengumpat adalah satu dosa yang besar. Ya. Ada ngabur tu, kami bukan ngumpat ustaz, kami ngenang aja katanya. Dia bukan ngumpat, ngenang aja. Ngenang tu apa? Mengenangkan tu ngumpat itu. Itu ngumpat itu. Aja ye pun ustaz katanya. Yang ye tu lah namanya ngumpat, yang tak ye namanya apa? Yang tak ye namanya apa? Dusta. Mana nak ngumpat kan tak dusta? Mana tak perempuan? Ngumpat kan dusta? Dua-dua tak ada. Sebab itu jangan mengumpat, jangan didengarkan orang mengumpat. Ya, kalau ada orang mengumpat di kalangan kita, kita buat apa? Minta diri, minta maaf saya nak berak kata. Walaupun nipu tak apa, terus saya dengarkan orang mengumpat. Ya, ataupun bagi tajuk lain. Bagi tajuk lain. Ya. Kadang-kadang payah juga ya, dia datang rumah kita. Itu ngumpat dulu tu, anu dia ngumpat kat sebelah dia. Anu. Dah. Apa buat? Tukarkan tajuk lain. Esok nak ke mana kita esok? Esok hari Minggu cadang nak ke mana? Tanya dia. Udah tajuk lain tu tak jadilah dia ngumpat. Mau kita pergi ke kita pergi ke Giant kata. Di sana ada murah ada cerita Giant kita pergi. Tak ada dia ngumpat. Ini kalau kita lawan dia ajar kopi tu. Siap dah tu. Berpanjang-panjangan ngumpatnya. Baik. Lagi yang ngumpat orang. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengar akan dia itu seperti orang yang mengata akan dia. Orang yang mengumpat tu bukan orang cakap aja, orang yang dengar tu pun mengumpat juga. Ya. Orang tu mengumpat dia dengar aja. Dia dengar aja. Ya, betul tanya pula. Ya tak timah. Kata timah ngumpat tu. Tu ngumpat tu. Padahal tu bukan ngumpat tapi dia mengiyakan orang yang ngumpat tu. Itu siapa ngumpat sama nama. Ngumpat nama itu ya. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mu'tabin. Ya. Lagi apa? Artinya bahawasanya orang yang mendengar itu menyengutui. Apa arti menyengutui? Sekutu ya. Menyengutui. Sama-sama ya, bersekutu. Bagi orang yang berkata, iaitu satu daripada dua orang yang mengumpat. Ya, dua orang mengumpat, seorang tu mengumpat, seorang lagi mendengar. Dua-dua tu namanya apa kerja dia? Apa kerjanya? Mengumpat itu dua-duanya ya. Baik. Kemudian yang ketiga. Ingat ni, ini benda yang jangan dibuat ni. Yang pertama apa? Jangan dengar orang yang mengumpat. Ya. Yang kedua, yang pertama jangan dengar orang buat bidah. Orang cerita tentang bidah-bidah jangan didengarkan. Yang kedua, jangan dengar orang mengumpat. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Apa kata yang keji? Dia mencarut. Lagi dia bercerita hal-hal yang berbentuk lucah, cerita benda-benda lucah. Itu yang keji. Yang kita pun tak sanggup nak dengarnya, ya. Ya. Dia kata gini, kita pun tak lalu nak dengarnya. Lucah benar bunyinya. Ya, jangan didengar orang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, engkau peliharakan daripada mendengar
dengan dia kepada perkataan yang batil lagi sia-sia. Cerita sia-sia tak payahlah ya. Bukan berdosa tapi sia-sia. Ya. Sia-sia aja. Macam tak lama lagi malam esok. Ada berlaku apa malam esok? Ada berlaku apa malam esok? Orang lelaki tahu lah ni malam esok ada apa? Ada bola sepak Piala Dunia. Tak payahlah lusa je tu cerita pula. Oh malam tadi Brazil main sedap penuh ya. Oh menang dia, kalah Croatia. Tak payah lantak dia siapa menang siapa kalah. Dengan orang perempuan senang. Tidak ada kena minat penuh pun. Mana tahu kan kalau ada yang jaga sama dengan ya. Tapi suami perempuan rasa saya ada yang bangkit tengah malam tengok pria penuh. Itu semua sia-sia tu. Bukan berdosa ya, sia-sia. Itu perbuatan yang sia-sia. Bercerita pasal itu. Nengok apa hukumnya? Nengok apa hukumnya? Nengok bola sepak. Nengok bola hukumnya harus. Tapi tengok bola aja tahu bola.